Assalamualaikum. Okey, kita akan masuk kepada bahagian kedua untuk topik ketaksamaan, iaitu ketaksamaan linear. Okey, untuk standard pembelajaran pada hari ini, cikgu akan fokus kepada dua sahaja dahulu. Okay, yang pertama, kita akan membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi kehidupan dan juga sebaliknya. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Manakala standard pembelajaran yang ketiga, cikgu asingkan. So, nanti kita akan fokus standard pembelajaran yang ketiga setelah kita menguasai standard pembelajaran yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang pertama kita nak membentuk ketaksamaan linear terlebih dahulu. Okey, ini adalah contoh-contoh situasi yang apa kata situasi kehidupan seharian lah. Okey, contohnya yang pertama had laju. Okey, dia gunakan simbol V kat sini. Had laju V kilometer per jam bagi semua kenderaan di Jambatan Pulau Pinang ialah 80 km per jam. Had laju ni maksudnya tak boleh drive lebih daripada 80. Dia kata had dia sampai 80 sahaja. Jadi sebab dia guna pemboleh ubah kat sini ialah V. So cikgu letak kat cikgu akan gunakan V. Okey, cikgu letak V. Okey, maksudnya boleh tak kita drive lebih daripada 80? Tak boleh kan? Jadi maksudnya cikgu akan letakkan lebih kurang ataupun lebih kecil daripada dan sama dengan 80. Maksudnya had laju V ni kita tak boleh drive lebih daripada 80. Maksudnya mesti drive kurang ataupun sama dengan 80. Okey, situasi kedua, tinggi H meter bagi bangunan itu adalah melebihi 65 meter. Okey, pemboleh ubah yang dia guna kat sini ialah H. So, cikgu keluarkan dahulu pemboleh ubah. Melebihi. Melebihi maksudnya lebih lah kan, lebih besar. Okey, so lebih besar daripada 65. Okey, so macam mana kita nak tentukan ada tanda sama dengan ke tak ada sama dengan? Okey, tak apa, nanti cikgu bagi nota dia. Okey, yang ketiga, kurang daripada 850 orang pelajar N mengambil bahagian dalam acara merentas desa. Okey, pemboleh ubah yang dia guna ialah N kurang daripada. Kurang daripada. Okey, so ni simbol kurang daripada 850 orang. Okey, so macam mana nak menentukan simbol ketaksamaan dalam situasi yang diberi. Okey, so ini adalah poin-poin yang perlu awak highlightkan. Okey, contoh kalau dia kata kurang daripada, so kurang sajalah. Maksudnya tak termasuk. Sama juga kalau lebih daripada, so lebih besarlah. Okey, kalau dia kata tidak kurang. Tidak kurang bermaksud lebih kan? Lebih. Tapi sebab ada perkataan tidak kat sini, kita kena letakkan simbol sama dengan. Sama juga kalau dia kata tidak lebih. Tidak lebih bermaksudnya kurang. Tapi sebab ada perkataan tidak kat sini ni, kita masukkan simbol sama dengan. Okey, dan lagi satu ialah poin dia sekurang-kurangnya ataupun at least. Paling kurang 5. Maksudnya kena dapat markah 5. Jadi sekurang-kurangnya ni maksudnya lebih besar atau sama dengan 5. Lawan kepada sekurang-kurangnya ni ialah selebih-lebihnya. So maksudnya lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, so ini adalah poin-poin yang awak perlu highlightkan kalau nak membentuk ketaksamaan linear. Okey, so sekarang kita tengok soalan mahir diri 7.2a, buku teks awak muka surat 159. Okey, soalan yang pertama, dia suruh bina satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Okey, so soalan A dia kata harga RMX. Maksudnya pemboleh ubah dalam soalan ni ialah X. Okey, harga dia ialah sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. 450,000 dan ada perkataan dan kat situ bermaksudnya lebih ataupun sama dengan 450,000. Okey, untuk B, markah lulus bagi ujian matematik ialah 50.
Markah lulus. Okey, Hajar mendapat Y markah. Jadi maksudnya pemboleh ubah yang digunakan ialah Y. Okey, so markah dia ialah 50. Markah lulus. So, Hajar mendapat Y markah dan dia gagal. Dia gagal. Maksudnya berapa markah Hajar ni? Kalau dia dapat 50, dia lulus. Tapi dia gagal ujian tersebut. Maksudnya markah dia ialah kurang daripada 50. Okey, ataupun awak boleh tukarkan Y kurang ataupun sama dengan 49. Sebab kalau 50 lulus. Tapi sekarang ni situasi dia Hajar tu dah gagal. Okey, C. Jumlah peserta K, okey, dia keluarkan K bagi 5 pasukan bahas ialah tidak melebihi 6 orang. Ada perkataan tidak. Kalau ada perkataan tidak tadi, tidak lebih maksudnya lebih besar lah. Okay. So ada perkataan tidak maksudnya lebih, tidak melebihi. Tidak melebihi, tidak lebih maksudnya kurang. Okay, kurang. So kenapa 30? Sebab 5 pasukan dan manakala satu pasukan tidak lebih 6 orang. Jadi jumlah peserta dalam pertandingan tersebut ialah kurang daripada 30. Okey, soalan D. Puan Kalsum dia mempunyai sertifikat mata ganjaran. Okey, yang memberi 1 mata ganjaran untuk setiap RM5 yang dibelanjakan. Puan Kalsum membelanjakan RMQ dan layak untuk menebus hadiah. Okey, so kalau tengok kat sini, kalau nak tebus hadiah, awak sekurang-kurangnya, ayat dia kat sini, sekurang-kurangnya 120 mata. So, kalau nak letak Q, okey, 1 mata, pemboleh ubah dia Q okey, 1 mata RM5. Kalau nak 120 mata, okey, so maksudnya RM5 kita akan darabkan dengan 120 iaitu bersamaan dengan 600. Okey, so sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya maksudnya, okey, 600 cikgu letak kat sini, sekurang-kurangnya maksudnya tadi lebih besar ataupun sama dengan, at least kena belanja sebanyak RM600 untuk mendapatkan 120 mata dan menebus hadiah. Okey, bahagian kedua, kita nak tengok menyelesaikan ketaksamaan linear. Okey, so sebenarnya ni soalan dalam buku teks, buku kerja awak, muka surat 71, soalan 2 dan 3. Okey, sebelum ni, dalam topik sebelum ni, kita belajar persamaan linear kan. Okey, contoh X tolak 4 sama dengan negatif 2. Cikgu nak X. Cikgu nak hilangkan negatif 4. Macam mana cikgu nak hilangkan negatif 4? Cikgu akan tambah 4. Kalau kat depan tambah 4, kat belakang pun cikgu akan tambah 4. So kat depan ni, negatif 4 tambah 4 dah hilang, maka tinggal X sama dengan negatif 2 tambah 4 ialah 2. Okey, sama juga dalam kes yang kedua ni. X tambah 3 sama dengan 10. So cikgu nak cari X, cikgu nak hilangkan positif 3. Sebab dia tambah 3, nak hilangkan dia, cikgu kena tolak 3. Jadi kat belakang pun cikgu kena tolak dengan 3. So, ni dah hilang. Tinggal X sama dengan 10 tolak 3 ialah 7. Okey, situasi soalan yang ketiga. X per 5 sama dengan negatif 1. Okey, so X per 5 cikgu nak hilangkan 5 kat bawah. Kat bawah ni bahagi kan maksud dia. So, kalau bahagi cikgu akan darab 5. Kat belakang pun cikgu akan darabkan dengan 5. Sebab nanti kat depan ni cikgu boleh potong-potong. Maka tinggal X sama dengan negatif 1 darab 5, negatif 5. Okey, ni pun samalah. Cikgu nak hilangkan 2. So, cikgu darab 2. Kat belakang pun cikgu darab 2. So, nanti kat depan cikgu boleh potongkan dia, cancelkan dia. Maka tinggal X sama dengan, okey, negatif 3 per 4 darab 2. Negatif 3 per 2. Okey, ini soalan persamaan linear. Apa yang membezakan soalan ni dengan ketaksamaan adalah simbol dia. So, tengok sebenarnya soalan ni adalah soalan 2A awak. Tapi kat sini untuk soalan 2A dia letak simbol lebih besar kan? Lebih besar. Jadi kalau soalan lebih besar maksudnya jawapan akhir pun kena letak lebih besar. Tu je beza dia. Kalau tadi ada sama dengan, kita letaklah sama dengan. Tapi sebab ni soalan ketaksamaan ikut simbol dia. Ikut simbol yang dia bagi. Sama juga soalan 2C. Okay, soalan 2C simbol dia lebih kecil atau sama dengan. Maka jawapan akhir pun mesti letak X lebih kecil atau sama dengan 7.
Okey, manakala soalan yang ketiga ni adalah soalan 3A. Okey, so soalan 3A, kalau buku kerja awak sebenarnya dia tak menggunakan simbol ni kan. Dia menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan. Maka jawapan akhir pun lebih besar atau sama dengan. Okey, dan soalan terakhir yang kat bawah ni sebenarnya soalan 3D dalam buku kerja awak. Tapi cikgu tukar, ketaksamaan dia sebenarnya ialah lebih kecil. Maka jawapan akhir pun mesti letak lebih kecil. Itu sahaja beza dia sebenarnya. Sama je macam kita belajar soalan persamaan linear. Tapi persamaan linear simbol dia sama dengan ketaksamaan linear. Kita gunakan simbol ketaksamaan lah lebih besar atau lebih kecil. Okey, dalam subtopik sebelum ni, dalam subtopik ketaksamaan, okey, cikgu dah tunjukkan pada awak kan, tanda ketaksamaan dia akan songsang. Songsang ni maksudnya berubahlah jika dibahagi atau didarab dengan nombor negatif. Kan? Maksudnya dia akan berubah kalau bahagi atau darab sahaja dengan nombor negatif. Okey, contoh Contoh buku kerja muka surat 72 soalan 1. Okey, soalan dia cakap negatif 2x, soalan D, negatif 2x lebih besar daripada 8. So, cikgu nak hilangkan negatif 2, cikgu akan bahagikan dengan negatif 2, kan? Okey, so 8, kalau kat depan cikgu dah bahagi negatif 2, kat belakang pun cikgu akan bahagi negatif 2. So, kat sini cikgu boleh potong-potong yang kat depan ni negatif 2 dengan negatif 2, maka tinggal x. Okey, so ingat ni warna merah ni. Tanda ketaksamaan akan songsang jika dibahagi atau didarab nombor negatif. So, kat sini awak dah bahagikan dengan nombor negatif kan, negatif 2. Jadi, simbol ni akan terbalik. Itu je. So, kalau kat sini lebih besar, jawapan dia akan bertukar kepada lebih kecil. So, 8 bahagi negatif 2 ialah negatif 4. So, ingat, kalau bahagi ataupun darab dengan nombor negatif, itu sahaja yang akan melibatkan simbol ketaksamaan akan songsang ataupun bertukar. Okey, soalan H, 2 tolak X per 5 lebih kecil atau sama dengan 3. Okey, so nak hilangkan yang mana, nak selesaikan yang mana, kita akan hilangkan 2 dulu. Selesaikan 2. Selesaikan 2 maksudnya cikgu akan tolak 2. Jadi kat belakang pun cikgu tolak 2. Okey, so 2 tolak 2, hapuslah 2 ni. So tinggal bahagian ni saja kan. Tinggal bahagian negatif X per 5. Okey, so kat sekarang ni operasi yang kita buat ialah tolak 2. Kalau tolak 2, dia tidak akan melibatkan songsangan kepada simbol ketaksamaan. Jadi salin balik je lah. Lebih kecil atau sama dengan. Kan? Dia tolak tak ada masalah. So 3 tolak 2, 1. Okey, so sekarang ni pula. Okey, cikgu nak hilangkan negatif dengan 5 kat sini. Jadi cikgu darab dengan negatif 5. Sebab nanti 5 dengan 5 cikgu akan hapuskan. Negatif darab negatif, hilanglah dia jadi positif. So kalau kat depan darab negatif 5, kat belakang pun cikgu akan darab negatif 5. Kat belakang cikgu boleh hilangkan dia. So simbol negatif pun akan hilanglah sebab negatif positif. Maka tinggal X. Okey, so ingat ni, didarab dengan nombor negatif, simbol dia kalau tadi kat atas ni lebih kecil atau sama dengan, dia akan songsangkan dia jadi lebih besar atau sama dengan. Dia follow je sama dengan tu, simbol tu je songsang. Okey, so 1 darab negatif 5, negatif 5. Okey, ini adalah contoh buku teks muka surat 161. Itu soalan mahir diri 7.2b. Okey, so soalan A, kita nak cari X. Okay, cikgu nak hilangkan tambah 3. Jadi cikgu tolak 3 kat depan. Jadi kat belakang pun follow lah. Tolak 3. So 3 tolak 3 tinggal X. Okey, so awak tengok ni operasi tolak 3. Dia tidak melibatkan darab ataupun bahagi nombor negatif. Jadi simbolnya masih lagi sama. 10 tolak 3, 7. So, X lebih besar atau sama dengan 7. Okey, untuk soalan B, negatif 2X lebih kecil daripada 18. Okey, so cikgu nak hilangkan negatif 2. Cikgu bahagi negatif 2. Kat belakang pun cikgu akan bahagikan dengan negatif 2. Okey, so boleh potong-potong. Okey, so potong-potong tinggal X saja kan. Okey, so tengok operasi di sini ialah operasi bahagi negatif 2. Jadi tadi cikgu dah ingatkan kalau bahagi simbol dia akan songsang. Jadi lebih kecil jadi akan songsang jadi lebih besar. Okey, 18 bahagi negatif 2. Okey, negatif 9. Okey, untuk soalan C.
Negatif 7 lebih besar daripada X per 3. Okey, susah sikit kan bila X duduk kat belakang, cikgu ubah. X per 3, awak tengok muncung dia kat sini ni menghala ke arah X. Jadi kalau awak nak tukar kedudukan dia pun pastikan muncung dia sama. Ni muncung hala X, sini pun muncung mesti hala X. Salin balik letak negatif 7. Okey, so cikgu nak hilangkan 3 kat bawah. Okey, cikgu darab 3. So, belakang pun darab 3. Jadi, kat nanti yang depan cikgu boleh hapuskan. Maka tinggal X. So, operasi di sini ialah darab 3 iaitu nombor positif. Jadi, tidak melibatkan perubahan ketaksamaan. Negatif 7 darab 3, negatif 21. Okey, tengok soalan D. 16 tolak 5X lebih kecil atau sama dengan negatif 4. Okey, nak hilangkan negatif 5X ni kat sini kan. Jadi nak hilangkan 16 dulu. Nak hilangkan 16, tolak 16. Kat belakang pun tolak 16 lah. Okey, 16 tolak 16, hilang, hapus. Tinggal negatif 5X. Okey, adakah simbol ketaksamaan akan berubah? Okey, warna merah ni operasi yang kita buat tolak 16. Tolak tak ada masalah, simbolnya masih lagi sama. Itu lebih kecil sama dengan negatif 4 tolak 16, negatif 20. Okey, so kita nak hilangkan negatif 5. Cikgu bahagikan dengan negatif 5. Kat belakang pun cikgu bahagikan dengan negatif 5. So, nanti boleh hapuskan. Maka tinggal X. Okey, so check operasi. Operasi dia ialah bahagi dengan negatif 5. Jadi kalau bahagi maksudnya dia akan melibatkan songsangan simbol ketaksamaan. Okey, songsangkan dia lebih kecil, tukar pada lebih besar. Negatif 20 bahagi negatif 5 ialah 4. Maksudnya X lebih besar atau sama dengan 4. Okey, lagi sekali cikgu ingatkan, tanda ketaksamaan akan songsang jika dibahagi atau didarab dengan nombor negatif. Okey, ini adalah soalan mahir diri 7.2b, buku teks muka surat 161. Kita nak menyelesaikan masalah ni. Okey, tengok ni soalan kedua. Okey, Fatimah bekerja sambilan sebagai penjual tin makanan. Tin minuman. Dia dibayar 10 sen bagi setiap tin minuman yang dijual. Fatimah ingin memperoleh upah sekurang-kurangnya. Okey, highlightkan perkataan ni, sekurang-kurangnya RM20 sejam. Okey. Hitung bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai. Okey, so kita tak tahu berapa bilangan tin dia. Tapi setiap satu tin dia diberi ialah 10 sen. Okey, so cikgu andaikan P ialah bilangan tin minuman. Cikgu tak tahu sebab kita nak carilah bilangan tin minuman ni. Jadi P adalah pemboleh ubah dia. Okey, so setiap satu P maksudnya sama dengan 10 sen. Jadi 10 sen darab P lah kan, betul? Sebab ni P kita tak tahu berapa tin. Dan satu tin adalah 10 sen. Sekurang-kurangnya simbol dia ialah lebih besar atau sama dengan RM20. So RM20. Okey, so ini adalah situasi dia lah. Okey, so RM 0.10 darab P ialah 0.1 P. 0.1 P lebih besar atau sama dengan 20. Salin balik je, cikgu ubah. Cikgu hilangkan dia punya simbol. Okey, so cikgu nak hilangkan 0.1. Okey, cikgu bahagikan dengan 0.1. Jadi kat belakang pun cikgu kena bahagi dengan 0.1. So, cikgu boleh hapuskan. So, cikgu akan dapat P. Okey, sebab dia bahagi dengan nombor positif, simbol tak berubah ya. Maksudnya P lebih besar atau sama dengan 20 bahagi dengan 0.1 P lebih besar atau sama dengan 200. Maksudnya dalam kes ni, Fatimah perlu menjual sekurangnya 200 tin. Maksudnya nak dapat RM20, Fatimah kena jual 200, 201 dan seterusnya. Mesti lebih daripada 200 tin, barulah Fatimah dapat RM20 satu jam. Okay, ini soalan ketiga. Okay, Sadiah dia mempunyai 120 dalam tabung simpanan. Maksudnya 120 ni memang dah ada lah dalam tabung simpanan dia. Okey, kemudian dia kata dia menyimpan RM40 setiap bulan. RM40 setiap bulan. Dia simpan.
Okey, berapakah bilangan minimum bulan? So, maksudnya sekarang kita mencari minimum bulan. Bulan ni yang kita tak tahu berapa kan? Okey, yang diperlukan sadia untuk menyimpan wangnya supaya melebihi RM500. Okey. So sekarang ni kita tengok, so sekarang apa yang kita nak cari ialah bulan. Okey, so cikgu andaikan pemboleh ubah cikgu nak guna ialah B lah, B untuk bulan. Okey, so mula-mula sadiah ni memang dah ada RM120. Okey, so RM120 ni memang dah ada dalam tabung dia. Kemudian dia kata RM40 setiap bulan. Maksudnya RM40 darab dengan setiap bulan. Tapi bulan tu kita tak tahu berapa bulan. So cikgu letakkan RM40 darab B lah. Melebihi. Melebihi bermaksud lebih besar daripada RM500. So ini adalah situasi dia. So kalau cikgu bentukkan 120 tambah dengan 40B lebih besar daripada 500. Okey, so cikgu nak hilangkan yang mana dulu untuk menyelesaikan ketaksamaan ni? Okey, cikgu hilangkan 120 dulu. So nak hilangkan 120, cikgu kena tolak 120. So 120 tolak 120 kosong lah. Tapi kena adil lah. Kalau kat depan tolak 120, kat belakang pun cikgu tolak 120. Okey, so 120 tolak 120 habis. So maka tinggal 40B. Okey, operasi kat sini ialah tolak kan. Tolak tak ada masalah, simbol tak akan berubah. Okey, 500 tolak 120 ialah 380. Okey, so macam mana nak hilangkan 40, kita bahagi 40, belakang pun bahagi 40. So maka kat depan tinggal B. Okey, so tengok operasi kat sini bahagi. Tapi kita bahagi nombor positif, so tak ada masalah, simbol masih sama. 380 bagi 40, okay, cikgu akan dapat 9.5. Tapi soalan dah cakap berikan jawapan anda dalam nombor bulat. So kalau nombor bulat, kalau kita bundarkan dapat 10 bulan. So Sadia perlu menyimpan selama 10 bulan. Okey, ini adalah soalan yang keempat. Okey, sebuah syarikat kereta sewa menawarkan dua pakej penyewaan kereta. So, ada dua pakej. Okey, kalau pakej A, pakej A dia kata bayaran asas bagi sewa ialah RM10. Okey, so maksudnya mula-mula kalau ambil pakej A ni mula-mula sewa dia akan letak harga 40 dan kemudian bayaran tambahan RM8 bagi setiap jam. Kemudian RM8 bagi setiap jam. Okey, manakala kalau pakej B, okey, dia tak ada bayaran asas. So kalau macam ni 40 mula-mula kena bayar ni tak ada bayaran asas, tapi harga dia mahal sikit. Tetapi dia kata RM15 bagi setiap jam. Okey. Lepas tu dia kata berapakah tempoh maksimum? Tempoh maksimum dalam jam. Maksudnya kita nak cari dalam jam lah ni. Okey, tempoh maksimum dalam jam. Okey, sewaan kereta supaya pakej B adalah lebih murah. Okey, situasi kat sini dia nak pakej B lebih murah. Okey, so kita letak dulu pemboleh ubah dia. Okey, pemboleh ubah dia adalah untuk jam kan. Okey, so cikgu guna J lah. J sama dengan jam sewaan kereta, tempoh dia. Okey, so dia punya situasi pakej B adalah lebih murah. So pakej B RM15 setiap jam. So pakej B lebih murah lebih murah, maksudnya cikgu gunakan simbol kurang daripada pakej A. So pakej B RM15 darab J. J tak tahu berapa jam. Okey, simbol sama, lebih kecil. Okey, untuk pakej A, untuk pakej A 40 mula-mula ada bayaran asas 40, kemudian tambah dengan RM8 darab setiap jam yang disewa. Jam tak tahu kan? Okey, so RM15 darab J 15J, 40 tambah 8J. Okey, so kalau tengok kat sini J ada kat depan, J ada kat belakang. Kan banyak kerja nak buat tu. Jadi kita hilangkan salah satu J. So cikgu hilangkan J yang kat belakang lah, senang. Kat belakang cikgu tolak 8J. Jadi kalau dia sama je sebenarnya konsep dia. Kalau kat belakang tolak 8J, depan pun tolak 8J. Okey, so kat sini 8J tolak dengan 8J habislah, tinggal 40 sahaja. So 15J tolak 8J ialah 7J. Okey, nak hilangkan 7, bahagikan dengan 7, belakang pun bahagi 7.
Okey, so hapus kat sini tinggal J. Operasi dia ialah bahagi dengan nombor positif. So simbol tak ada masalah, masih sama. Okey, 40 bahagi 7 ialah 5.714. Okey, dia suruh dalam nombor bulat kan? So, kalau awak bundarkan, awak dapat 6. Tapi awak ingat J ni kurang. J tu kurang. Jadi, awak tak boleh ambil 6 sebab dia mesti kurang daripada 5.7. Jadi, kalau awak ambil 6, salah lah. Sebab 6 tu dah lebih daripada 5.7. So, tempoh jam maksimum ialah 5 jam. Okey, jom kita tengok, jom uji soalan buku kerja muka surat 72 soalan 2. Okey, dalam soalan ni dia kata dalam masa 5 tahun Suria akan cukup umur untuk mengundi. 5 tahun lagi Suria cukup umur untuk mengundi. Okey, umur minimum. Highlightkan minimum. Maksudnya paling kecil lah kan. Dia mesti lebih daripada umur minimum, iaitu mestilah sama dengan 21 ataupun lebih 21. Okey. So dia kata berapa kemungkinan umur Suria sekarang? Okey. So dia kata 5 tahun lagi. Maksudnya okey, cikgu kita nak cari sekarang umur Suria kan? So, cikgu andaikan X sama dengan umur Suria. So, X tambah 5 tambah X ataupun X tambah 5. Okey, lebih besar atau sama dengan 21. Sebab dia kata 5 tahun lagi, so tambah dengan 5, Suria boleh mengundi. Dan kita tahu umur untuk minimum mengundi ialah 21. Okey, cikgu nak cari X. Cikgu nak hilangkan 5, so tolak 5. So, belakang pun tolak dengan 5. Okey, so 5 tolak 5 hapus, tinggallah X. Okey, operasi kat sini kita buat tolak 5. So, tak ada masalah. Simbol dia adalah lebih besar ataupun sama dengan 21 tolak 5, 16. Maka umur Suria ialah 16 tahun. Okey, masalah soalan kedua, Aini ingin membeli beberapa helai langsir untuk rumahnya. Okey, setiap langsir berharga 15. Okey, setiap langsir berharga 15. Okey, dan dia ingin berbelanja kurang atau keyword kat sini, kurang atau sama dengan 180. Okey, apa yang kita nak cari dalam soalan ni ialah bilangan langsir. So, X sama dengan bilangan langsir. Satu langsir RM15. Okey, so 15X lah. Satu langsir 15. So, 15X. Okey, kurang atau sama. Kurang ataupun sama dengan 180. Okey, cikgu nak hilangkan 15. Bahagikan dengan 15. Belakang pun bahagi 15. Okey, boleh potong maka tinggal X. Okey, awak tengok operasi kat sini ialah bahagi. Tapi nombor positif kan? So, tak ada masalah dengan simbol ketaksamaan. Kekalkan saja lebih kecil atau sama dengan 180 bahagi 15, 12. Maksudnya X sama dengan, X lebih kecil ataupun sama dengan 12. Jadi bilangan langsir maksimum yang dia boleh beli ialah 2 keping. Sebab soalan tanya bilangan maksimum langsir. Dia boleh beli 10, dia boleh beli 11. Tapi untuk belanja kurang daripada 180, dia tak boleh beli lebih daripada 12 keping langsir. Okey, itu sahaja untuk subtopik ketaksamaan linear pada hari ini. So, next kita akan sambung dengan ketaksamaan linear serentak. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.